Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pula dengan Kak Cha pada petai kami. Hari ni petai kami. Kak Cha nak berkongsi hari ni ada satu persoalan lah. Ada satu persoalan daripada customer, dan ada selalunya yang selalu buat serunding. Sebab Kak Cha nak kongsi benda ni, Kak Cha nak share supaya nanti raya, nanti mungkin beli daging banyak-banyak, nak buat serunding sendiri. Nak buat serunding sendiri. Orang tanya Kak Cha, boleh Kak Cha kecek Kelantan hari ni, kecek Kelantan. Mari rasa nak kecek Kelantan. Dia mari rasa nak kecek Kelantan. Kalau siapa hok tak faham tu, boleh guna translator, Google Translate. Okey, sekali sekala kita kecek Kelantan. Sebab Kak Cha memang asalnya dari Kelantan lah, daripada Tanah Merah Kelantan. Dan alhamdulillah kita dah ada kilang di Tanah Merah di Kelantan lah. Okey. Sebelum tu siapa tengok live Kak Cha pada petang ni, boleh share dekat profile Facebook masing-masing ataupun mana-mana yang tempat yang berkenaan lah. Okey. Untuk petang ni Kak Cha nak share, Kak Cha kecek Kelantan Kak Cha kecek Kelantan campur-campur lah. Kak Cha nak share, ada orang tanya Kak Cha, ambo buat serunding. Bak apa? Tapi bak apa tak boleh nak sipeh. Tak boleh nak sipeh. Translate dia ke bahasa luarnya. Saya buat serunding, tetapi kenapa tidak boleh simpan lama? Kenapa tak boleh tahan lama? Macam itulah translate-nya deh. Okey. Ada pelbagai version sebenarnya buat serunding ni. Kalau Kelantan panggil sambal daging deh. Sambal daging, sambal ikan, sambal ayam. Tapi yang hot special ni, kalau sambal lado ni kita ada serunding kambing. Serunding kambing deh. Ni jarang-jarang sekali kita nak jumpa. Ni kita yang first, yang produk paling famous lah untuk sambal lado ni. Ni serunding kambing. Siapa tak pernah rasa lagi, boleh contact kita punya family sambal lado. Di seluruh Malaysia ada. Alhamdulillah sampai Sabah Sarawak pun ada. Kita punya family sambal lado. Okey. Kak Cha nak share lah ilmu buat serunding ni. Orang kata ambo buat serunding, tapi buat apa tak boleh nak sipeh. Ada orang buat, ada yang version serunding ni dia buat kasar. Dia buat serunding tu kasar-kasar. Urat-urat serunding tu kasar. Ada yang jenis buat macam tu. Ada yang jenis buat satu lagi, jenis halus. Jenis halus-halus. Texture serunding tu. Ada yang jenis buat kasar, ada yang jenis buat halus. Dia punya ada yang jenis suka yang serunding tu bergumpal-gumpal. Dan dia lebih basah. Ada yang suka macam tu. Satu lagi version yang buat halus, dia punya texture serunding tu lebih halus. Kalau orang kata urat-urat daging tu halus saja dan lebih kering sedikit. Okey, kalau Kak Cha ni dah untuk pengusaha serunding ni, Kak Cha dah buat alhamdulillah masuk tahun ni, kita tahun ke-10 lah kita bisnes ni. Alhamdulillah kita pun dah ada sertifikat halal semua. Kita ada persijilan mesti daripada Kementerian Kesihatan semua. So kita pun masuk pasaraya. Dan kita ada family sambal lado, wakil-wakil sambal lado ni di seluruh Malaysia, termasuklah Sabah Sarawak. So dekat sini sebagai seller, Kak Cha nak bagi dua version sebagai seller serunding ataupun sebagai customer serunding.
Ada 2 version dekat sini. Sebagai seller, sebab Kak Syah selalu bagi training untuk semua family Samlado, memang kalau sesiapa yang masuk submit sebagai fighters ataupun triumph Samlado dalam family Samlado, kita terus bagi training on the spot. Kita terus bagi e-book starter kit, kita terus bagi link untuk ke Telegram, link untuk ke group Facebook. Semua kita bagi training berterusan. Berterusan. Okey, ni Cik Suhaimi. Semoga Allah permudahkan, insya-Allah. Cik Suhaimi boleh kongsikan daripada mana? Cik Suhaimi daripada mana? Okey, supaya kita boleh berkomunikasi sesama kita, insya-Allah. Okey. Macam mana tadi? Sebagai seller ataupun sebagai customer. Kita sebagai penjual serunding ataupun peminat serunding. Dia ada 2 version dekat sini. Selalunya kalau untuk customer serunding, dia suka serunding yang basah, serunding yang basah dan kasar, bergumpal lah, ada gumpal-gumpal, ada berketul-ketul, berketul-ketul kan, berketul-ketul. Asal Kedah tapi tinggal di KB, alhamdulillah. Okey, insya-Allah ada kelapangan nanti, boleh kita lebih berkenalan nanti, insya-Allah. Okey. Untuk Samlado ni peminat saya peminat serunding. Okey, insya-Allah. Okey. Untuk Kak Cha bagi dua persepsi lah, dua persepsi. Bagi customer, bagi peminat serunding, dia suka yang bergumpal dan kasar dan basah. Basah, serunding tu basah. Macam mana kita nak tahu tu basah ke tak? Bila kita pegang memang akan lekat basah dia tu dekat jari kita. Dekat jari kita. Kalau kita pegang serunding tu kan, dia rasa basah dia tu. Okey. Itu yang version yang selalu peminat serunding dia memang suka macam tu. Dia memang suka. So, daripada satu sudut lagi, sebagai seller serunding, sebagai penjual serunding. Kalau penjual serunding ni, dia tak boleh pilih serunding yang kasar, serunding yang lembap dan serunding yang berketul-ketul. Tak boleh. Sebab apa? Dekat sini, Kak Cha nak berkongsikan ikut pengalaman Kak Cha yang dah berniaga serunding. Dah buat sendiri serunding tu. So, Kak Cha share lah dekat sini. Supaya seller-seller serunding, penjual-penjual serunding ni tidak melakukan kesilapan. Okey. Untuk seller serunding, dia kena pilih serunding yang lebih halus, tekstur dia lebih halus, dia tidak bergumpal dan tidak basah. Dia kering. So, macam mana kita nak tahu tahap kering dia tak tadi? Bila kita pegang serunding tu, okey, kat sini Kak Cha tak contoh serunding pula, Kak Cha tak buka pula serunding. Serunding tu bila dia, okey, Kak Cha buka lah satu. Kak Cha buka satu. Okey, sekejap Kak Cha ambil serunding yang inilah. Kak Cha ambil contoh. Kak Cha bagi contoh terus. Kita bagi contoh terus. Ini adalah serunding daging tempatan untuk original. Yang original. Dia tak pedas lah. Sebab original ni kita menggunakan cili kering saja. Dia tak ada cili padi. Okey. Bezanya yang pedas, kita ada tambahan cili padi. Macam tu Okey, Kak Cha tunjukkan terus. Okey. Ni kalau nak buka serunding Samlado ni, dia dah ada dekat sini. Ada dia tebuk lubang dah kat sini. Terus je, koyak je. Kan? Senang kan? Okey. Okey. Ni tekstur serunding Samlado. Nampak tak? Ni tekstur untuk serunding Samlado.
Dia lebih halus. Lebih halus. Okey. Bila Kak Ca picit Kak Ca picit Kak Ca picit dia. Picit dia. Tengok ada tinggal kesan dekat jari. Tak ada tinggal kesan. Ini sangat penting untuk seller nak tentukan macam mana kita nak pilih satu-satu serunding jenama apa untuk kita buat perniagaan. Tak kisah serunding jenama apa, walaupun bukan Samlado sekalipun tak kisah, tapi yang paling pentingnya kita kena tahu dan pandai memilih. Supaya apa? Supaya apa? Supaya serunding ni dia tahan lama dan tak rasa tengik. Tengik ni macam mana? Tengik ni dia rasa macam mana tengik ni rasa tak best lah. Rasa apa kalau boleh bantu Kak Ca, siapa kat sini boleh bantu Kak Ca translate kan perkataan tengik tu. Tengik tu. Kalau orang Kelantan dia panggil tengik. Kalau orang luar Kak Ca tak tahu, kena Google dulu, kena Google translate ni. Okey. Boleh siapa nak bantu Kak Ca dekat sini? Okey. Kat sini penting sangat untuk seller-seller serunding ni tahu hapak ke? Hapak ke? Hapak tu macam untuk baju je hapak kan? Dia macam seolah-olah macam tu lah. Dia hampir-hampir lah tu bunyi dia. Sama aja Kak Ca, tengik. Betul tengik Orang Johor cakap Cik Azman cakap tengik. Betul lah tu kot. Orang luar pun cakap tengik, hapak. Kalau Kelantan panggil hapak juga kan? Ni contoh tekstur untuk serunding daging original ni, Samlado punya. Dia halus. Halus. Lebih halus. Dan dia tidak bergumpal. Kalau dia bergumpal, ni dia ada kalau Kelantan panggil tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Dia ada bergumpal daging dia tu. Dia tak masak habis kat dalam tu. Bila serunding tu bergumpal, bila daging tu bergumpal, dia akan basah. Dia akan basah. Kalau dia basah, dia akan terbitkan bakteria dalam serunding ni. Kalau ada basah bakteria kan, bakteria boleh hidup dengan keadaan basah. So, serunding kita jadi tak tahan lama lah. Serunding tu jadi tak tahan lama lah, berketul lah. Terima kasih Cik Suhaimi, banyak sangat bantu Kak Ca untuk petang ni kan, translate perkataan-perkataan Kelantan ke bahasa luar ni. Okey, berketul. Berketul-ketul. Dia tak boleh. Kalau serunding ni kalau berketul-ketul, kita sebagai seller, kita nak produk ni tahan lama. Tahan lama dan sedap untuk dimakan pula. Pada pihak customer, kesedapan tu wajib. Sedap tu memang wajib. Apa kata? Kecap Kelantan sedap kat. Okey, kecap Kelantan betul. Kalau kita kerja Kelantan ni, night shift lah, jadi night shift tau. Okey. Ni dia berketul-ketul. Dia tak boleh berketul-ketul. Dia kena, tekstur dia kena halus. Okay, nampak tak? Tekstur dia kena halus dan dia tidak berketul. Bila kita kena tahu juga, serunding ni, dia tidak boleh basah. Kalau basah, dia akan jadi ada bakteria kat dalam tu, kat dalam serunding tu, kat dalam makanan kita ni. Jadi bila ada bakteria, dia akan merosakkan makanan kita. Akan merosakkan makanan kita. So macam mana kita nak tahu serunding ni basah ke tak? Ni Kak Ca picit Kak Ca picit dia ni. Kak Ca picit dia. Kak Ca picit, okey. Kak Ca picit. Kak Ca masuk ke dalam ni balik. Cuba tengok dekat tangan Kak Ca. Ada lekat tak minyak-minyak? Cuba tengok. Tak ada lekat Okey, ni tangan jari. Tak ada lekat sebarang minyak. Inilah betul-betul serunding yang kering dan tahan lama. Tahan lama.
Ni sangat penting kalau kita sebagai seller serunding nak kena pastikan ciri-ciri serunding yang kita nak jual tu supaya tahan lama. Macam mana Kak Cha cakap tahan lama? Inilah caranya kita nak tahu. Kita kena tengok halus helaian serunding tu kena halus-halus. Helaian serunding tu kena halus. Kena apa orang kata? Helaian serunding tu kena halus. Serunding tu tidak berketul-ketul. Dan yang ketiga, serunding tu kena kering. Kena, orang kata nak terlalu kering pun tak juga. Kalau kita nak terlalu kering, kalau di pihak pengusaha, kalau nak jadi usahawan serunding lah, kalau nak jadi usahawan serunding, tidak boleh terlalu kering. Kalau kering sangat, kita jadi tak ada untung lah. Keuntungan dia kita kecil lah. Keuntungan kita kecil. Contoh orang kata sebagai seller serunding ni cakap, Kak Cha, macam mana kita nak yang basah-basah? Macam ni, kalau basah tak tahan lama serunding ni. Sebab kita tidak menggunakan sebarang bahan pengawet. Kita tak ada bahan pengawet tau untuk serunding. Kita tidak menggunakan sebarang bahan pengawet atau bahan kimia untuk buat dia tahan. Sebab kita kekeringan dia kita jaga. Satu lagi rempah ratus dia dalam ni yang buatkan semula jadinya dia tahan. So Kak Cha nak bagi tahu dekat sini, pada pihak seller kena balancekan. Tak boleh nak terlalu kering, tak boleh nak terlalu basah. Macam tu. Nak kena balance kan. So, kalau kita buat sendiri, contoh kita nak buat sendirilah Kak Cha. Nak buat sendirilah serunding ni, nak makan kat rumah, contoh kan. Untuk raya nanti kita nak buat sendiri, contoh. Kita boleh buat kasar-kasar. Kita boleh buat basah-basah. Tetapi macam mana nak bagi dia tahan lama? Macam mana nak bagi dia tahan lama? Okey. Macam mana nak bagi serunding ni tahan lama? Sebagai peminat serunding atau mak kita buat serunding ke, atau nenek kita buat serunding ke, kita yang dengar ni kita kena kita faham lah, kita kena tahu, kita dah tahu kalau nak serunding yang basah, nak buat serunding yang basah boleh, tak ada masalah. Tapi kena letakkan dalam peti ais. Kena letak dalam peti ais. Tapi kalau kita nak buat hari ni, esok makan terus habis, tak ada masalah. Kalau kita nak tahan macam seminggu lebih, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu, kena kering. Dia tak boleh basah. Kalau basah, nak tahan lama, letak dalam peti. Macam tu. Sebabnya, basah itulah yang akan terbitkan bakteria-bakteria yang akan merosakkan makanan kita. Serunding ni akan jadi tengik, serunding ni akan jadi rosak. Sebab dah ada Kak Cha dah share dah semalam kan. Semalam kisah artis jual serunding. Artis jual serunding. Kenapa sampai serunding tu rosak sampai berulat-ulat? Kak Cha pun tak faham lah kan. Kak Cha pun tak faham. So Kak Cha sebagai pengusaha serunding, Kak Cha bagi tahulah sebab-sebabnya kenapa. Kalau nak tahu, boleh tengok dekat YouTube channel Samlado TV. Kita ada YouTube channel sekarang. Dekat YouTube channel tu, Kak Cha ada share banyak sangat tip-tip berkenaan dengan serunding. Tip-tip untuk berniaga serunding pun ada. So, boleh follow, boleh subscribe kita punya YouTube channel Samlado TV. Dekat situ juga Kak Cha tengah upload lah. Kak Cha tengah upload lagi. Kak Cha dekat situ juga Kak Cha ada share pengalaman-pengalaman sebagai usahawan. Okey. Boleh subscribe kita punya channel Samlado TV. Okey. Dekat sini pun dekat komen ni, kalau siapa yang nak perlukan serunding, boleh hubungi kita punya family Samlado di seluruh Malaysia. Okey. Kak Cha rasa
Itu saja untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah Kak Acak akan kupas lagi pelbagai tip, pelbagai topik berkenaan dengan serunding dan bisnes serunding. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada Cik Azman, Cik Suhaimi. Siapa lagi tadi dekat sini? Okey, Puan Noriana. Puan Razita pun ada. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa share-share kita punya info ni. InsyaAllah kita boleh bantu ramai lagi orang kat luar sana berkenaan dengan info dan ilmu berkenaan dengan serunding. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Samlado, your premium serunding in travel pack. Okey, Assalamualaikum.